Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya ni rasa dah lama tak jadi pengacara TV ni. Dan apa khabar para penonton sekalian? Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama saya dalam live Instagram saya hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton, terima kasih kerana sudi bersama. Terima kasih kerana melapangkan masa sedikit sebanyak untuk bersama-sama kita berkongsi sedikit sebanyak tentang apa yang boleh kita kongsikan ilmu-ilmu dan juga pengalaman-pengalaman dalam bijak emosi, dan juga bersama dengan saya insya-Allah Fazli Aziz, dan juga saya hari ini ditemani oleh sahabat saya, sifu saya, rakan setrainer juga. Bahkan dikenali ramai juga, iaitu Cikgu Jinggo. Okey, Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Cikgu Jinggo bukan nama sebenar ya? Nama sebenarnya lain ya. Tapi popular dengan Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo, okey. CGU Jinggo. Okey, insyaAllah kita akan berkongsi ya hari ni. Boleh insyaAllah Cikgu. Dan apa tajuk kita tu? Okey, tajuk kita ini adalah pasal parenting Cikgu, pasal tempoh PKP ni. Sebab tempoh PKP ni satu tempoh yang pada saya yang penting, tempoh yang crucial, tempoh yang kalau kita tak manfaatkan dia sangat-sangat berbahaya. Okey, sebab tempoh PKP ni sebenarnya kita boleh jadikan sebagai tempoh untuk membina anak-anak. Ya, tapi kalau salah cara, salah kaedah, dia akan jadi satu tempoh yang membunuh anak-anak. Ya, betul. Tempoh yang membunuh anak-anak. Jadi mungkin Cikgu sebagai mukadimah, Cikgu mungkin boleh respon sikit pasal topik parenting di musim PKP ni. Okey, dia satu ayat yang mudah lah. Mendidik anak hari ni bukan dengan naluri tapi dengan ilmu, Ustaz. Mendidik anak bukan dengan naluri tapi dengan ilmu. Jadi sekarang ni kita melihat bahawa inilah masa yang terbaik untuk kita praktiskan semula 3P. Saya suka the play, plan and pray together. Play, plan and pray together. Sebab selama ni mungkin kita terleka, tak apa sebab sebagai Ustaz beritahu tadi, kesilapan kita mencaturkan anak hari ni menjadikan mereka mangsa seumur hidup. Ini tu bahasa yang keras ni. Sebab dulu anak kita ni dia macam bola kan, jatuh dan melantun. Sekarang anak kita macam kaca, jatuh dan pecah. Okey. Jadi mak ayah hari ni pilihan dah tak ada. Depan mata, buka mata, kita melihat tempoh sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin 3 minggu. Macam mana kita perlu masukkan dia, sekali lagi, mendidik anak bukan dengan naluri tapi dengan ilmu. Itu mukadimah saya tu. Jadi kita kena betul-betul mempraktiskan apa yang kita kena faham, bagaimana kita, apa yang anak kita nak, apa yang kita mahu, dan agar dia tidak timbul konflik di situ. Sebab sekarang ni dia ada banyak istilah yang kita keluar, macam mana lost child. Lost child ni adalah anak-anak yang hilang. Depan mata ada, tapi fizikal dia ada, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Tu mukadimah kita panjang tu. Okey, Zat, Bukan dengan naluri tapi dengan ilmu. Ya, dia sebenarnya satu daripada keperluan parent hari ni. Kita lihat parent ni ada berbagai kelompok. The young parent, middle parent, kemudian tu parent-parent yang third class parent lah, mungkin menguruskan anak-anak yang di college, kemudian tu atuk-atuk lah kan. Setiap level-level tu dia berbeza pendekatan. Sebab tu walaupun anak 4 orang, 4 cara berbeza, apatah lagi level-level berbeza kan. Macam saya ni, saya dah menguruskan level-level anak yang bukan sekolah lagi dah, di college kan. Jadi dia pendekatan tu berbeza. Macam Ustaz mungkin young parent ya. Yang parent. Yang masih lagi yang. Masih lagi yang. Dia berbeza lah. Okay, jadi apa yang saya nak kongsikan hari ni, inilah waktu yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita terperangkap dengan why me macam Ustaz beritahu. Tapi kita kena ingat tu perkara lah bahawa di sekolah tu kita belajar dulu exam kemudian. Betul? Di luar sekolah, sekolah kehidupan ni kita exam dulu. Sekarang ni ujian kita ilmu parenting diuji dulu dan kita akan belajar kemudian. Ujiannya macam-macam lah. Ujiannya macam-macam kan. Mungkin dia Fazli pun tahu macam mana ujian. Saya pun tahu macam mana ujian. Macam mana anak. Kita tak boleh kita lepas pandang sekarang. Sebab tu saya nak cakap tadi soal 3P kan. Apa dia? Play, plan and pray together. Sekarang 3P. Dan sekarang kita kena praktiskan. Lama sangat tak buat 3T ni. Talk, time and touch.
talk, time and touch. Jadi itulah cerita mukadimah kita hari ni kepada parent-parent yang menonton. Alhamdulillah kita akan dapat sesuatu sebab saya sendiri pun terdedah banyaklah dari segi hitam dan putih bila cakap soal anak ni kan. Okey, insya-Allah Ustaz kita akan berkongsi terus. Okey. Play dengan dia sebenarnya dalam bahasa lain play plan and pray together. Sebab dia kena lihat macam ni konteks dia. Ibu adalah caregiver. Ayah ni playmate. Ayah adalah playmate kepada anak-anak. Rakan main. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan kadang-kadang ni seluruh dunia Ustaz, kalau dibuat survey ada survey dibuat apa kehendak anak pada ayah. Ada 4 faktor yang sama. Anak beranggapan pada seorang ayah. Satu, adakah ayah di luar cari duit, mak kat rumah. Ini pandangan metos ni. Yang kedua, tak tahu sebab saya tengok macam tadi kan, pasal Zoom kan, apa masalah Zoom ni. Tiba-tiba anak saya jawab. Dia masa bila dia tahu pun tak tahu. Dia lagi cepat ke. Jadi, kesimpulan saya, jangan terperangkap menjadi Nokia yang berperasaan zaman kita dah berlalu. Android masuk. Ustaz tengoklah macam mana sejarah Nokia. Nokia ni, satu phone yang hebat kan. Dia juga yang mengeluarkan smartphone yang pertama. Dia juga yang mengeluarkan berbagai, tapi dia lambat. Dia budak-budak panggil lopek kan, lambat. Jadi Android masuk, dia offer, Nokia tak nak. Jadi apa jadi Nokia sekarang? Nokia cuba comeback, tak boleh. Macam tu mak ayah, jangan lambat. Kita kena masuk dunia dia. Okey, kesimpulannya, ini ruang terbaik untuk kita memahami keperluan psikologi, keperluan biologi, keperluan anak-anak sekarang ni. Ustaz ya? Okey. Itu pandangan saya. Okey. Maknanya sekarang ni memang ibu bapa sebenarnya kena buka hati, kena buka minda, kena sebagai parent kena melihat suasana semasa, current situasi, suasana, supaya kita boleh menyesuaikan diri dengan anak-anak. Sebab kadang-kadang budaya yang anak-anak dapat ni satu budaya dalam keluarga, tetapi yang kedua juga adalah budaya yang diserap disedut daripada luar. Daripada rakan-rakan, pengaruh luar lah kan. Sebab ada buku yang saya baca Ustaz, ada 5 faktor macam terbentuknya karakter anak kita. Dan kita kena ingat, mak ayah pertama sekali bermula berjaya kena 3M. Menerima, mengakui, modify. Menerima. Kadang-kadang bila orang cakap tentang anak kita tak terima. Kita tak terima dan tak mengakui pun. Oh, anak aku tak macam tu. Dan yang seterusnya modified. Jadi masing-masing mak ayah dia kena menerima itu anak kita sebab di situ dia mudah pada ibu-ibu, pada ayah. Buah tidak akan gugur jauh dari pokok dia. Betul? Nak tengok pangai kita, tengoklah pangai anak kita. Tengok pangai anak, tahulah pangai nak tengok. Dalam kereta bersinorita kan dalam kereta. Sebab dia tak jauh. Dia takkan ukur jauh. Sebab kita tengok apa anak kita pun macam tu. Oh, macam ni panggil aku serupa je kan. Jadi mak ayah, pertama sekali dia kena menerima bahawa kesilapan dia mencaturkan anak-anak. Sebab tu anak kita macam simen basah. Dia melekat. Okey, jadi apa yang saya nak share sekarang ni, tempoh sekarang, pertama sekali, mak ayah kena kembali melihat 3M tu lah. Menerima, mengakui. Sebab kita kena ingat bahawa kita umur 0 hingga 5 tahun itulah tempoh golden age pada anak-anak. Okay, jadi mungkin kita boleh bincang lebar-lebar lah. Okay, sebab tu dia berbeza. Apa yang saya nak kongsikan kejap lagi macam mana kita nak mungkin mempengaruhi perubahan anak. Sebab saya yakin percaya Ustaz. Empat orang anak, empat cara berbeza kan. Kita bayangkan betul. Ustaz ada berapa orang anak? 3, 4? Isteri pertama ni 2 lah. Seorang isteri pun seorang tu je lah. Tak ada lain lah. Tentu 2 panggil berbeza kan. Memang lain-lain lah. Lain-lain pendekatan, lain-lain cara. Jadi insyaAllah. Jadi sekarang ni kita tengok bahawa seluruh dunia lah, saya terutama yang parent lah, mereka dah mula. Sebab tu kita cakap nak sikit number, 60% kemejadian dia bukan kat sekolah, 60% di rumah, 20% baru sekolah. Sebab tu 60% pada komitmen kita. Sebab tu saya nak share pada cikgu, walaupun kalau kita kata dari segi masa, banyak masa di sekolah banding masa di rumah kan, kadang-kadang pergi pagi balik petang kan, tapi maknanya pengaruh yang terbesarnya masih lagi 80% pada parent. Guru pertama kita,
Panel pertama kita 0 hingga 6 tahun tu, 0 hingga 5 tahun pada kita. Sebab tu saya dah bagi tahu Ustaz, ada 5 faktor. Satu, pembentukan karakter anak kita terbentuk dari genetik. Satu. Yang kedua, adik-beradik kita. Sebab yang sambut itu adik-beradik kan. Yang ketiga, jiran kita. Yang keempat ialah sekolah pertama dia. Yang kelima, sistem sekolah tu. Yang keenam, barulah diri dia sendiri. Bermaksud kita cakap bahawa peranan persekitaran. Sebab tu kadang-kadang saya yakinlah saya, ini secara umum lah. Sekolah dia, cikgu dia, jiran kita, adik-beradik kita amat-amat mempengaruhi kemenjadian. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang-orang yang beli rumah, dia akan tengok siapa jiran dia kan. Dia akan tengok map masa beli rumah kan. Masa beli rumah kaji dulu. Sebab the environment, the logistik tu akan bentuk anak kita. Kita kat rumah okey, tapi persekitaran tu bentuk dia. Okey, itu yang saya rasa kadang-kadang hari ni kita kadang-kadang amat sensitif sekarang ni. Sekarang keluar istilah macam-macam Ustaz. Dia kata macam, pernah dengar perkataan Peter Pan tak? Peter Pan syndrome. Pernah kan? Tak dengar? Ya. Peter Pan syndrome, Cinderella syndrome. Benda-benda macam ni terjadi bila mana mak ayah yang tak nak anak comel lah. Nak anak idaman kan. Anak idaman ini bermaksud bukan idaman kita. Idaman bersama. Sebab tu dia ada konsep play and plan. We kena plan together. Sebab macam main bola, kita tepi padang, kita bukan masuk padang. Penjaring golnya adalah anak kita. Tiang golnya pada mereka. Kita adalah coach. Kalau kita masuk padang, sebab tu kadang-kadang Ustaz, saya nak share ini secara umum ya. Kenapa anak-anak hari ni kadang terperangkap dengan Peter Pan ni? Peter Pan ni adalah anak-anak yang remaja lelaki yang tak pernah dewasa. Dia sebab mak-mak nakkan anak idaman, nak anak dapat A. Sebab tu saya yakin dan percaya mak-mak dalam tempoh sehari dua hari ni, musuh utama mak-mak dan ayah-ayah kita berkomunikasi pada mulut, mata dan telinga dengan anak-anak. Jauhkan daripada perkataan labeling. Jangan banding-bandingkan anak di rumah. Di waktu ini kita tengok macam-macam. Kenapa kau tanya adik? Kenapa kau tanya? Oh please. Bila betul. Yeah. Bila kita start bandingkan anak, kita akan berlaku dua benda. Semangat juang, semangat bersaing. Tuan-tuan, bila yang rasa emosi bercuka, masa itulah dia akan jadi apa? Dia akan jadilah lost child. Masuk bilik, kunci bilik, nak makan pun kadang dah tak sanggup together. Jadi mak ayah hari ni, saya nak share satu model macam mana nak kembali lost child ni di kala-kala waktu begini. Dan jadi Peter Pan remaja yang tak pun dewasa. Silap mak pun kasut pun mak basuh. Sebab mak takut, sebab mak buat semua, kadang homework mak buat sebab ayah nak tengok nilai A, sebab tu nak puji anak, jangan puji keputusan, puji dengan proses. Mak bangga sangat dengan, betul tak? Puji dengan proses dia. Nanti anak berfikir, kalau aku tak dapat A, mak tak puji aku. Nanti dia stres kan? Sebab ni beza antara growth mindset dengan fixed mindset kan? Sebab kalau kita kata fixed mindset ni adalah apabila kita terlalu fokus pada hasil, pada result kan? Pada produk tu sendiri. Jadi bila produk tu sendiri hasilnya, kadang-kadang kita tidak melihat caranya betul atau tidak. Sedangkan bila kita fokus pada growth mindset, maknanya anak belajar. Prosesnya adalah dia kena lalui benda tu. Salah tak apa. Tapi yang penting adalah dia belajar dan dia tahu. Dengan buat salah, kesan dia pada emosi lagi kuat. Jadi bila dia buat salah, benda tu dia akan lebih ingat daripada benda yang dia buat betul. InsyaAllah. Sebab tu kalau kita buat exam pun, saya ingat pengalaman saya cikgu kan. Soalan yang saya pernah buat salah, saya lagi ingat dalam kepala berbanding dengan soalan yang betul. Kan? Sebab yang dah betul tu kita dah lupa. Dah betul kan. Tapi yang salah tu kita berhati-hati. Kita bersungguh-sungguh. So, betul juga apa yang cikgu sebut. Saya punya analoginya mudah, Ustaz. Ya. Kita bayangkan sekumpulan seorang anak pergi pasar malam tengok orang jual belon kan. Biasanya kat pasar malam orang jual belon warna apa dilepaskan naik ke atas. Dia akan lepaskan belon yang berbagai-bagai warna. Betul? Betul. Tiba-tiba budak datang tanya pakcik jual belon. Pakcik, kenapa lah banyak-banyak belon tak ada warna hitam? Adakah warna hitam tak naik kan? Jawapan pakcik tu, yang menaikkan belon ini bukan warna belon tapi isi dalam belon. Nak begitu semua mak-mak yang mendengar, hebatnya anak kita bukan soal A. Kita terperangkap nakkan anak A sehingga kan dia jadi stres tak dapat A. Yang itu betul. Ustaz, itu canggih Peter Pan. Yang perempuan pula Cinderella. Cinderella ni dia akan jadi tunggu putera Charming datang kan. Dah kahwin. Saya tengok yang dah kahwin, nak masak, nak jerang, nak pasang tong gas pun telefon mak kat kampung. Mak macam sebab dia tak pernah pasang tong gas. Sebab itu yang insya-Allah program TV saya
dengan TV1 keluarga bumerang. Bumerang ni maksud dia patah balik kan. Dia dah kahwin pun dia patah balik. Patah balik. Mak nak masak nasi macam mana kan, sebab tak biasa. Sebab tu Ya, pada betul. waktu macam ni saya bagi tahu pada rakan-rakan parent, latihlah anak kan. Kita play together, masak-masak. Ya Allah, luar biasa. Sebab betul-betul sebab saya rasa Allah jadikan peristiwa ni sebenarnya bukan biasa-biasa ni. Memang nak mengajar untuk kita membentuk kembali lah. Saya yakin. Saya rasa bila sebut tentang PKP, cikgu, saya satu benda yang saya cukup terasa lah, iaitu PKP ni satu tempoh yang sebenarnya yang kita kita tak pernah dapat tempoh yang macam ni. Satu tempoh yang Allah susun khas untuk semua umat dunia ni, untuk duduk, untuk bersama dengan keluarga yang jarang bersama, duduk bersama, yang tak pernah ibadah bersama, beribadah sama, yang tak pernah makan sama, makan sama. Inilah tempoh dia. Nak bina bonding, nak bina segala nak bina balik hubungan, inilah masanya. Tapi tempoh ni juga kalau kita tak gunakan dengan baik, dia akan jadi satu benda yang menambah teruk sebenarnya. Menambah teruk. Saya nak buka kalau ada soalan di kalangan sahabat-sahabat kita yang menonton hari ni. Kalau ada nak tanya soalan dan sebagainya, boleh tanya soalan, dan insya-Allah saya utarakan kepada Cikgu Jinggo. Sebab kita macam dia macam delay sikit daripada sini. Jadi kalau anda nak tanya soalan, tanya je terus. Ni ada ditanya Cikgu Abang Fazli dulu, nakal tak? Saya memang saya juga boleh terang, Ustaz. Saya ni sebenarnya kalau ikutkan siapa-siapa buat research, tengok Google, Cikgu Jinggo saya budak kelas belakang. Saya budak kelas belakang, memang belakang lah. Kalau orang Perak bagi kawan mangkor lah ni, mangkor. Tahu mangkor dia tak jadi lah kan. Tapi saya percaya satu benda, Ustaz. Saya percaya macam ni lah. Dunia tak pernah tanya di mana kamu mula. Dunia membuat keputusan. Jadi mak ayah, anak kita gagal hari ni, esok gagal pun, tahun depan gagal pun, dia bukan cerminan dia gagal seterusnya. Jangan level dia sebenarnya. Sebab kalau di Indonesia disebut apa? Goblok to mentos. Goblok tu apa dia? Dia sampai ada istilah goblok to mentos. Kan dia kata, bodoh. Mana dia bodoh? Kejadian Allah tak pernah gagal kan. Anak kita tak gagal. Tapi gagal itu proses. Ingat, perkataan proses. Proses, kita lah penyumbang pada proses tu. Betul? Kita lah penyumbangnya. Kalau kita gagal lah dia. Kita melihat kepada result kan, tapi tak nampak pada proses. Okey, Ustaz, betul? Betul. So, jelah kadang-kadang bila kita melihat kepada hasil, kepada ni, kadang-kadang terlalu kecewa tu yang menyebabkan kita down kan. Sedangkan bila kita melihat pada proses, kita akan lebih positif. Sebenarnya nak positif ni lihat pada proses. Jangan terlalu cepat berpuas hati dengan result. Kadang-kadang kita ni terperangkap dengan perangkap kejayaan. Okey, kan, rasa berjaya sekali, rasa selesa dengan kejayaan tu, akhirnya kita tak buat apa juga lepas tu. Sebab tu dikatakan pujian buang pi jadi apa? Ujian. Ya, kita dia uji. Jadi tuan-tuan, kalau anak hari ni hebat-hebat di sekolah tu ni, itu sebenarnya ujian dari dia lah. Okey, jadi saya nak share Ustaz, satu benda yang paling best lah bagaimana kita nak mengekalkan tempoh seminggu 2 minggu ni. Dia satu aja kita paling risau adalah konflik sebenarnya. Konflik semasa kita tak boleh keluar kan. Kalau konflik di kala waktu-waktu lain tu mungkin ada ruang kita keluar. Tapi konflik di kala begini, ke mana nak lari? Ke mana? Okay. Jadi sekarang pengurusan konflik, saya nak share bagaimana mak ayah berperanan untuk mengurangkan konflik anak-anak yang punya karakter berbeza. Saya nak kongsi satu formula. Formula ni dah satu buku yang saya baca lah. Tapi pada saya lah, cuti ni Ustaz, buku banyak betul dibaca. Banyak baca buku betul. Banyak baca buku. Satu formula yang saya nak share. M campur G campur O hujungnya lah C. Ingat apa dia? M campur G campur O hujungnya adalah C. Bukan sama dengan C. Dia hujung dia C. Sama dengan C lah. C itu konflik. Okay. Bila konflik, dia M ini maksudnya dalam rumah kita sekarang ni, kita ada the main karakter yang berbagai-bagai. Kita bayangkan macam sebagai tu Ustaz tadi, ada kawan-kawan saya yang balik kampung pada 16 bulan, sekeluarga nak tengok mbah di kampung, 7, 8 keluarga, satu keluarga 5 orang tiba-tiba terperangkap di situ. Bayangkan 40 orang karakter ada dalam di rumah antum tu. Kita boleh bayangkan the main karakter. Kita tak pernah sama dengan anak-anak kita. Suami isteri tak sama. Tetapi yang samakan kita dengan anak-anak kita dalam suami isteri ialah matlamat, goal. Betul? Goalnya sama. Berbeza goal, dia akan berlaku O.
Oh, tak apa Ustaz. Obstacle. Hmm. Betul. The obstacle akan berlaku. Kita bayangkan kita tengok TV, tengok Astro misalnya kan. Ramai tengok Astro, tiba-tiba atuk nak tengok K-pop misalnya. Nenek tengok Running Man. Lepas tu mak nak tengok Gegar Bangsa. Matlamat tak sama. Soalan saya, apa yang kalau orang Melayu, apa yang akan hilang lepas tu? Berebut siaran TV ni, apa yang hilang? TV lah hilang. Bukan TV hilang, remote control Remote hilang hilang. kan? Bermaksud konflik yang timbul bila mana kita matlamat tak sama. Betul. Jadi matlamat tak sama. Jadi hari ni paling dahsyat, sebelum kita merancang benda lain, samakan matlamat. Hari ni semua nak, kalau mak ada makan telur goreng sajalah. Tak payah minta kari kambing kan. Kita kena makan apa yang ada. Kita kena lepas tu dia kata plan. Hari ni ini yang ada kena plan betul-betul. Maksudnya untuk nak mengelakkan konflik ni mesti ada perancangan, mesti duduk bersama, bincang bersama. Duduk bersama. Yang paling baik duduk bersama. Saya tengok kawan-kawan saya dia bincang lepas solat, lepas doa semua. Okey, hari ni kita bincang. Esok sebab satu lagi benda yang inilah masa yang paling baik untuk mak ayah mempraktiskan satu pendekatan baru, study homeschooling punya method kan, time management sebagainya. Jadi sebelum kita masuk topik tu, yang tadi tu. Jelas Ustaz ya? Macam mana untuk samakan matlamat, mudah aja. Jangan jadi orang yang autokratik. Dia demokratik lah. Dia kena jadi orang asertif lah. Okey lah, tak apa, kita langsung tarik nafas. Sabarlah, hari ni mak kau masak ni makan je lah. Sebab hari ni betul. Ustaz lah tempoh sehari 2 hari ni ada makanan yang tak kena selera ke? Mesti ada kan? Ada, tapi duduk diam je lah. Kadang-kadang tu ingin sangat nasi Arab, order je lah kan, macam tu je lah. Tapi itulah itulah cerita sekarang ni. Matlamat ini sebenarnya banyak video lah. Kadang-kadang nak tengok siaran TV, matlamat sama, makan tak sama, berebut macam-macam. Ruang kita tu, kalau kita duduk rumah besar tu okey sikit ruang, tapi kalau rumah yang saya bayangkan kalau kawan-kawan kita tinggal di flat kan. Ya. Yang ni kalau kita tengok memang saya tak terjangkau di fikir, tapi fikirlah yang rumah kecil, bagaimana rumah kecil, anak ramai. Lepas tu tumpang pula saudara-saudara yang saya dengar dekat Kuala Lumpur tu, yang dekat Masjid India, yang sedang ada proses satu rumah 20 orang. Yang dekat Masjid Seri Talib, bukan Seri Talib, dekat mana tu? Dekat Jalan Masjid India tu kan. Sebab dia bayangkan macam mana pengurusan emosi di situ. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebab tu hari ni saya nak share dengan Ustaz apa yang saya baca petang tadilah. Kadar perceraian di Turki meningkat. Kita tak tahu di Malaysia. Sebab kegagalan menguruskan emosi. Sebab tu Ustaz bagi tahu yang tu macam mana emosi nak diuruskan. Ya Allah, Tuhanku. Jadi pengurusan matlamat. Bila matlamat sama, obstacle-nya akan kurang. Jadi saya tengok sehari 2 hari. Okey. Okey Ustaz Menarik. Sebab tu 3P tu saya sangat menarik, iaitu play, plan and pray tu kan. Dan saya rasa sebenarnya nak menyatukan hati juga ni adalah pray-nya. Okey. Pray ni akan menyatukan hati, dia akan meredakan sedikit keresahan, kegusaran. Pray ni sebenarnya, kalau mungkin cikgu akan huraikan nanti, tapi saya melihat pray ni sebagai salah satu solusi emosi yang very powerful sebenarnya, pray. Sebab biasa kalau saya cerita pasal balun emosi pun, ramai akan cerita pasal teknik-teknik lain lah untuk melepaskan angin. Tetapi the best teknik adalah yang healing process ni akan datang bila kita lepaskan, luahkan, kita mengadu dalam solat tadi. Ya Allah. Itu yang very powerful. Sebab tu kadang-kadang bila kita orang yang betul-betul khusyuk, yang mengadu dengan Allah ni, menitis air mata. Kan? Menitis air mata. Kenapa menitis air mata? Sebab betul-betul meresap ke dalam hati tu. Luahan tu datang dari dalam. Dia bukannya hanya lakonan daripada luar kan. Dan sebab itu saya melihat sebenarnya kalau kita boleh menjadikan solat sebagai salah satu terapi, bukan saja tempat rehat, bahkan para ulama dulu menjadikan solat sebagai tempat berehat. Solat sebagai tempat untuk nak redakan sekejap daripada urusan-urusan lain kan. Saya rasa ramai orang akan tidak terganggu, tidak mengalami masalah mental, akan berkuranganlah mereka yang depresi dan sebagainya. Itulah saya nampak macam itulah. Pray together. Yes, betul. Sebab plan kita akan
bila play, saya nampak play dia akan menimbulkan emosi positif, emosi gembira, emosi seronok, emosi bersama. Jadi yang itu pun sudah membantu untuk meredakan belok emosi. Tapi bila tambah lagi dengan pray bersama, itu very powerful, cikgu. Okey, insyaAllah. Sebab saya rasa dalam satu konteks lain yang kita baca, tempoh seminggu, 2 minggu ni, 3 minggu, adalah satu tempoh yang mak ayah kena betul-betul fokus. Sebab dalam satu bacaan yang dikongsikan, pembentukan sikap dan karakter kita ni, di atasnya ialah lifestyle. Di atas lifestyle ialah tabiat. Atas tabiat kebiasaan. Kita ni adalah makhluk kebiasaan. Apa yang kita buat hari-hari, lama-lama dia akan jadi tabiat. Betul? Ya, Tabiat betul. ini dia akan jadi lifestyle, budaya. Budaya ini akan jadi sikap. Saya nampak selepas ini Malaysia akan jadi satu lifestyle baru. Perubahan. Yes. Parent sementelahan pula, cantik pula tu, habis 10, insya-Allah kita doakan puasa. Puasa ni kembali balik. Kita melengkapkan, sebab tu dikatakan satu number. Ini satu kajian-kajian tentang bagaimana otak berfungsi bergulung-gulung. Apa yang dipraktiskan mungkin Ustaz mendengar selama 21 hari. 21 hari, 3 minggu, dia akan jadi tabiat. Tabiat 66 hari, dia akan jadi lifestyle. Lifestyle 90 hari, dia akan jadi budaya, dia akan jadi sikap kan. Jadi kita dah ada satu kebiasaan sekarang, dah rutin. Kadang-kadang kita dah, secara automatik sekarang ni, masuk aja azan, sejarah dah ada. Sejarah dah ada kat rumah kan. Itu dah macam tabiat kan. Dia macam, itu tabiat. Jadi kita rasa, mak ayah, please, kekalkan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok macam pengalaman saya di PLKN 90 hari, dia keluar, dia patah balik, habislah. Kita kena bertanggungjawab untuk kekalkan momentum, kekalkan dia punya kebiasaan itu. Sebab nak kekalkan kebiasaan ni, kita, ialah dia kalau nak kekalkan, kena panjangkan tempoh PKP ni. Kekal lah. Tapi macam gitulah kan. Tapi ramai risau juga kalau panjang lagi ni. Kalau panjang lagi dia risau lah. Tapi kita nak cakap soal macam mana rutin terbentuk. Yeah. Jadi, mak ayah mula hari ni, banner rutin. Saya nak share macam mana rutin itu terbentuk. Dan, okay. Ustaz, jadi saya nak share macam mana satu lagi tip yang paling best lah, macam mana mak ayah boleh praktiskan 4D model tentang the time management untuk anak. Sekarang kita cakap soal anak-anak nak sekolah. Jadi saya beritahu satu perkara mudah ya. Silap pengkiraan tahun ni Malaysia mungkin lebih baik keputusan aspek kecemerlangan. Sebab saya tengok sekarang ni, buka mata saya dah dengar suara cikgu-cikgu melalak, memekik. Di app anak saya, di telefon anak saya, cikgu dah mengajar sekarang ni. Cikgu mengajar. Maksudnya budak-budak dah biasa dengan online. Mungkin akan datang sekolah pun dia, e-learning pun dia. Dua-dua sekali dapat kan. Jadi macam mana mak ayah nak buat sistem dengan 4D ni? Pertama, the time management. Sekarang mak ayah selain daripada apa tadi, play, plan and pray tu, 4D ini ialah macam mana mak ayah berperanan untuk mengaturkan time management. Di pertama ialah Ustaz, do it now. Do it now ini, mak ayah kena kenal pasti apakah perkara-perkara yang mesti dibuat sekarang. Dalam konteks pelajar, keutamaan sekarang. Keutamaannya, okey. Perkara kedua ialah do it later. Do it later ialah buat kemudian. Contoh anak tengah study, tiba-tiba ada telefon bunyi. Telefon berbunyi ialah do it later, buat kemudian. Buat kemudian. Okey? Dan nak update status ke apa kan, nak update status ke apa tu dia kena fokus dulu duit. Lepas tu do it later, do it next. Next ni adalah perkara kita buat selepas habis. Sekarang ni contoh macam kita kena, contoh macam tengok movie adalah do it later. Ataupun balik kampung adalah do it next. Sekarang tak balik kampung kan, pergi shopping, do it next. Dan seterusnya mak ayah kena kenalkan perkataan delete ini. Okey, sekarang ni apa perkara kita kena delete dalam tempoh 24 jam. Okey, mak ayah kena lepas pada masa plan tadi, minta anak ambil kertas, tulislah semua apa aktiviti harian daripada buka mata sampai tutup mata. Tulis. Lepas tu buat 4 kotak. 4 kotak, do it now, do it later, do it next and delete. Masukkan. Continuum tu. Lepas tu masukkan lah. Okey, contoh, solat, do it now. Tidur, do it later, buat kemudian. Atau macam itulah. Cara dia macam tu. Dia kena aturkan tanpa. Jadi anak mempraktiskan, mendisiplinkan benda tu, kita rasa macam wow, kita akan terbentuk satu budaya baru. Mak ayah pun kena praktis lah. Okey.
Menarik, menarik. Maknanya Pak D tadi kena buat latihan bersama anak-anak Kena untuk buat latihan kita. anak-anak. Okey, buat latihan anak-anak. Jadi dia kena kenal pasti perkara-perkara yang duit letter, tengok movie, duit letter, jawab handphone, ganti lampion adik. Ganti lampion adik pun adalah duit letter. Buat kemudian. Anak-anak kena fokus ni. Kadang-kadang mak lah, mak yalah, kadang-kadang kalau pergi beli garam kat kedai pun anak tengah fokus kan pada apa yang dia buat kan. Duit letter pun delegate lah pasal orang lain lah, delegate pada anak lain kan. Jadi kita cakap soal mempraktiskan budaya baru, disiplin baru. Saya pun nampak benda yang luar biasa lah. Sebab tu guru saya beritahu, Pak Jinggo, benda yang tak nampak ni memang power. COVID tak nampak kan, tak nampak, angin tak nampak, rindu tak nampak, cinta tak nampak kan. Dia punya power dia tu memang dahsyat lah. Okey, Ustaz okey, panjang lebar cikgu cakap ni. Oh, alhamdulillah, menarik cikgu, menarik. Dan jelas sebab sekarang ni saya rasa antara benda yang perlu diajar juga pada anak-anak adalah pengurusan keutamaan lah, prioriti kan. Mengurus prioriti. Sebab kadang-kadang ni sebenarnya benda yang mengganggu untuk menentukan keutamaan ni adalah emosi. Kan? Kadang-kadang sebab mereka ni tertumpu kepada benda yang mereka seronok. Bila seronok tu itulah yang nak buat do it now. Semualah main game jadi do it now. Padahal benda tu kena susun keutamaan. Jadi saya rasa susun keutamaan. Okey, jadi sekarang ni kan saya nak share macam mana peranan mak ayah untuk cakap soal perubahan anak-anak ni lah. Satu buku lain dikongsi lah. Banyak buku ni. Allah, insya-Allah. Saya cakap soal perubahan anak-anak di rumah. Dia ada lima Ustaz. 5 faktor-faktor kepada perubahan. Pertama, manusia tu akan berubah kalau suka berubah. Satu. Manusia akan berubah setelah dapat nasihat. Manusia berubah setelah dapat reward. Manusia berubah setelah ada ancaman. Manusia berubah setelah ada punishment. Yang masih tak stay at home tu patut kena punishment sekarang. Tempoh nasihat dah habis dah. Tempoh nasihat dah habis. Tempoh ganjaran pun dah habis. Kalau dikatakan siapa tak keluar dapat bonus dapat bonus mungkin tak keluar kot. Sebab ganjaran tak ada kan. Jadi anak-anak kita melihat begitu kan. Dia stage-nya itu. Kita nak anak kita sekarang berubah dengan level 1. Berubah sebab dia suka berubah. Berubah setelah dapat nasihat dia berubah. Jangan pula berubah setelah dapat ganjaran. Kalau berubah dengan ganjaran ni dipanggil siapa Ustaz? Extrinsic kan. Kita nak intrinsic. Ya. Dalaman, kesedaran sendiri. Kesedaran dalaman. Jadi perkara ni dibentuk dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu ni. Sebab tu mungkin nak tak nak mak ayah dia kena jadi nice person. Sebab tu saya nak cakap soal okey, Ustaz nak cakap lah. Tak, bukan. Saya nak tanya juga sebab apa kesilapan ibu bapa biasanya dalam memotivasikan anak-anak. Saya rasa benda ni pun kadang-kadang mungkin dia ni nak memotivasi kan, tetapi disebabkan caranya salah dalam tempoh yang ada pula menyebabkan kesan tu jadi benda yang salah. Okey, dia kesannya Ustaz dia macam ni. Kita nak kongsi analogi mudah lah. Satu hari cerita storytelling kan. Ada seorang budak, dia beli kura-kura, dia ketuk kura-kura tu hari. Dia ketuk kura-kura tu hari dengan harapan kura-kura tu keluarkan kepala. Ustaz, soalan saya, kura-kura tu dia ketuk keluar kepala tak? Tak ada keluarnya lah, kalau ketuk lagi masuk lah. Lepas tu dia ambil lilin, pasang lilin kat depan kura-kura tu kan. Bila pasang lilin, kura-kura tu dapat apa tu? Kehangatan kan. Kehangatan terus dia keluar kepala. Bermaksud mak ayah hari ni, masya-Allah, nak ubah anak-anak, dia kena berikanlah kehangatan emosi. The hot balloon tak naik, tak api kat tengah kan. Jadi macam mana kata Ustaz lah, mak rempit tu kadang-kadang muka dengan tayar sama je kan. Tapi kenapa awet dia lawa kan? Saya ingat kenapa awet dia lawa? Kenapa awet dia lawa? Soalnya keuntungan emosi. Jadi mak ayah kena zahir, diberi sekeping gambar ramai-ramai pada kita. Gambar siapa cari dulu? Dia gambar diri sendiri kan? Bermaksud semua orang nak penting. Jadi mak ayah, kita jangan layan anak macam radio rosak. Radio. Sebab saya baca buku ni. Buku ni kalau siapa yang tahu, buku daripada Pak Adi. Buku ni lah. Radio rosak. Radio rosak kita buat apa? Ketuk kan? Ketuk. TV tak keluar gambar kita buat apa? Ketuk juga kan? Kadang-kadang okeylah. Hilang terus. Jadi anak-anak, kawan sekalian, komunikasi. Dia kena berbalik kepada perkara Ustaz lah. Emosi. Dia untungkan emosi. Sebab kita anak-anak, kita melaburkan saham emosi. Kalau pelaburan tu untung, dia akan dekat. Pelaburan tu rugi, dia akan jauh. Itulah keluar istilah lost child. Sekarang banyak anak-anak yang lost child. Lost child ni, dia signal dia mudah Ustaz. Kalau anak kita duduk asrama,
cuci tak balik. Dia tak nak balik. Dia tak nak dia balik. tak rasa dia rasa tak ada apa kalau balik pun. Dia rasa Ya, mungkin dia tak ada apa. Jadi ini signal-signalnya loss lah. Emosi dia dah tak diuntungkan. Jadi hari ni nak tak nak pun tak mau, kita ambil kira hangatkan emosi dengan cara apa? Pujian, penghargaan. 3P lah, penerimaan, sejuan, penghargaan. Berikan dia kehangatan emosi. Betul Zat? Sebab daripada emosi itu akan lahir 4E. Enjoy, easy, excellent, we earn something. Apa tadi? Enjoy, easy, excellent, earn. Kita nak earn di bawah tu, dia kena enjoy. Anak-anak, mak ayah kena, saya yakin, kita mulut, mata dan telinga ni elakkan dengan 2H lah. Marah dan perintah. Sekarang ni marah dan perintah dekat rumah ni. Ya Allah. Macam main game Command and Conquer. Komando kan. Anak kita ni bukan orang dewasa mini. Anak ni adalah satu fitrah yang saya yakin. Saya ada pengalaman luar biasa tahun lepas Ustaz. Saya dijemput untuk duduk mengajar dalam sekolah koreksi, sekolah koreksional kan. Anak-anak yang terperangkap sebagai banduan, terhukum. Tapi tengoklah, tahun lepas kita 2 orang dapat SPM 6A kan, nak bagi tahu bahawa dengan emosi yang betul, be quiet betul, orang dalam penjara pun. Kalau tuan Ustaz pernah masuk dalam penjara, ya Allah Tuhanku, busuk, panas, berkuat. Ya, betul. Pernah. Memang pernah Saya pernah mengajar nasyid dalam penjara. Jadi insya-Allah saya pun akan cari ruang lagi dekat pusat tahanan wanita dan saya juga di sebuah sekolah tahanan wanita di Shah Alam. Memang begitu keadaan dia. 95% anak-anak inilah anak-anak yang gagal emosi dengan mak ayah, terutama dengan ayah. Saya ulang kali 3, terutama dengan ayah. Ni semua ayah-ayah ni. Sebab tu dikatakan ayah ni dia apa? Rakan main. Berapa lama kita tak main dah? Berapa lama tak main kuda-kuda dengan anak kan? Berapa lama tak menyanyi senorita dengan anak dalam kereta? Okey, banyak kita point kita tak cukup 40 minit ni, tapi sebab alhamdulillah, jadi kita nakkan satu kembalilah Malaysia dalam keadaan yang kita bangunkan emosi sebab kita betul. Sebab sekarang ni kalau pengalaman saya di dalam penjara, pengalaman saya di jalanan juga Ustaz. Di jalanan saya pernah menguruskan anak-anak umur 12 tahun beranak. Bersalin. Sebab apa di bawah jambatan yang tanya siapa laki pun tak tahu, dan nasib baiklah ya Allah Tuhanku, diuruskanlah keadaan yang tak sempurna, tapi orang macam ni mudah pula beranak. Dia mudah pula beranak kan. Tapi agak special pengalaman luar biasa di jalanan, bantu-bantu rakan jalanan anak. Dan Ustaz, anak-anak jalanan ramai, sangat-sangat ramai. Jangan anggap orang-orang yang hebat. Budak-budak tahfiz pun ada kat situ. Kita buat survey, boleh ngaji cantik bacaan, tapi kenapa memilih jalan? Sebab dia beritahu, cikgu, saya masuk tahfiz bukan saya nak masuk, mak ayah saya suruh masuk. Dia beritahu. Sekarang problem paling besar sekarang ni adalah masalah kadang-kadang kita orang Melayu ni, minta maaf lah, melihat pakai jubah, pakai kupiah, baca doa, makan sikit, tu dah okey tu. Betul. Kita anggap segi fizikal, pakai jubah, okey. Sebenarnya kadang-kadang anak-anak hidup dengan matlamat kita, dia merontak. Sebab tu, ya, betul. Saya pernah jumpa lah rakan-rakan budak pang sekalipun, budak tahfiz. Yang bersalin tu pun, insya-Allah saya lihat anak-anak remaja kita. Jadi saya anggap malam titik mula kita lah untuk kita ada crowd, kita kawan. Mungkin kita boleh mulakan untuk membina community, bagaimana untuk membangunkan parent. Kalau bini, saya mewakili generasi lakian lah kan. Banyak cakap ni. Ustaz cakap pula lah, saya cakap banyak ni. Tak ada, saya memang niat pada malam ni memang nak lebih banyak daripada cikgu yang bercakap. Sebab satu, parenting ni pada saya dia berbeza dari sudut yang parent dengan macam cikgu ni kira dah orang kata apa, otai lah kan. Sebab bila bercakap tentang soal parenting ni pun sebenarnya pada saya pun sebenarnya tak berani nak bercakap pasal parenting. Sebab kita masih lagi young parent dan kita masih lagi bereksperimentasi dengan anak-anak sendiri kan. Jadi saya rasa pengalaman lebih berharga daripada teori. Teori ni dia kita boleh bercerita, tapi kesan dia pun kadang-kadang kita sendiri pun masih lagi memerhati. Jadi cikgu mungkin sebagai takhir ikut dalam masa lebih kurang 3-4 minit yang kita masih lelaki ni. Saya insya-Allah malam esok, ini buku yang baru saya baca, Dysfunctional, Keluarga yang Tak Berfungsi. Insya-Allah saya nak cakap macam mana kesilapan kita terhadap ketidakmanjirian anak-anak. Jadi kesimpulan saya keseluruhannya, inilah masa yang terbaik untuk kembalikan 3T. Talk, time and touch.
Last sekali saya nak kongsikan perkataan ini. T, R, U, S dan T. T itu apa? T ialah time, R ialah respect, U ialah unconditional love, S sensitive dan T ialah touch. Okay? T apa dia? Time, respect, unconditional love, sensitive and touch. Kita bayang kita musnahkan dia. Kita musnahkan dia. Boleh buka balik Ustaz? Boleh buka balik tak? Boleh buka Boleh, tapi sama tak? Okay, takkan sama seperti dulu. Kalau dah sampai macam ni, kita mulakanlah insyaAllah. Kita jangan sampai trust hilang di kalangan kita dan kita. Bermula daripada satu ruang yang Allah bagi kita rehat. Dekat highway pun ada R&R kan, nak bagi kita rehat lah ni. Dah lama sangat berjalan. Itu kesimpulan saya Ustaz. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak pada Cikgu Jigo. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menonton pada malam ini. Dan sebenarnya ada yang komen juga, sahabat-sahabat saya juga, Ustaz Ilya Ismail pun ada komen tadi. Dia pun menonton kita, Cikgu. Alhamdulillah. Dan kita harapkan apa yang kita dikongsikan oleh Cikgu Jigo dan juga hari ini insyaAllah memberikan manfaat kepada semualah. Dan sebenarnya bila bercakap tentang soal pendidikan anak-anak ini, dia adalah merupakan amanah. Sebab anak ni amanah. Jadi nak tak nak, tak dapat lari bila dah ada anak. Itulah amanah kita. Jadi tanggungjawab kita bersama untuk mendidiknya lah. Jadi apapun, seperti cikgu sebut, jangan hanya berdasarkan naluri tetapi dengan ilmu. Jangan, bukan dengan insting tetapi dengan knowledge. InsyaAllah. Terima kasih banyak cikgu. InsyaAllah kita cari ruang untuk kita berkongsi lagi. Cari ruang untuk ruang-ruang lain. Banyak cerita kita. Okay? InsyaAllah. Okay. Ya, dan terima kasih juga kepada Tuan Rizal pada malam ini daripada Rio Studio. Tuan Rizal nanti letaklah logo Rio Studio tu sekali. Pada malam ini kerana yang menyusun bagi nampak cantik apa semua ni, nampak live kita ni macam rancangan TV ni sebenarnya Tuan Rizal lah. Terima kasih banyak Tuan Rizal. Dan kalau siapa-siapa yang pernah tengok saya punya video seminit je tu pun, hasil daripada Tuan Rizal daripada Rio Studio. Terima kasih banyak. Jadi kalau siapa nak buat video klip apa semua, boleh dapatkan khidmat Tuan Rizal ni. Harga special tapi kualiti dia memang luar biasa. Kalau cikgu pernah tengok saya punya video saudara tu, kiranya kita saudara, lagu tu Tuan Rizal lah yang buat video klip tu. Okay, so terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.